untuk hari ini mengenai topik selusuh kan. Okey, kalau ikut konsep selusuh ni sebenarnya dah dipraktikkan lama lah dari segi konsep perbidanan Melayu ketika zaman-zaman Paleolitik dulu. Betul ke pada zaman Paleolitik lah lebih kurang kan. Okey, kalau dulu-dulu kita lihat orang-orang kampung ya, orang-orang Melayu ni kadang-kadang dia tidak ada hormon oksitosin yang kita pakai sekarang lah di perbidanan moden kan. So dia bila nampak je orang tu mengandung, dia dah cukup bulan, agak-agak cukup bulan ke, dia suruhlah orang tu minum selusuh dengan harapan contraction tu datang dan dia boleh bersalin secara normal lah. Okey, selusuh ni macam-macam jenis ya. Saya kurang pasti mengenai susu Melayu ni, tapi yang biasa saya jumpa adalah dalam bentuk minyak ataupun dalam bentuk air. Dan dalam bentuk air ni selalunya dia ada satu herba dipanggil sebagai akar Fatimah ni lah, ataupun sanggul Fatimah ni dia orang dapat daripada kampung-kampung kan. Dia petik pucuk dia tu dan direndamkan dalam air, kemudian air rendaman akar Fatimah ni dibagi orang mengandung ni yang cukup bulan ni untuk minum lah. Didapati akar Fatimah ataupun air rendaman akar Fatimah ni sebenarnya mengandungi oksitosin jugalah. Oksitosin ni sebenarnya adalah hormon yang memulakan sakit bersalin tu, memulakan contraction untuk bersalin tu. Okey, jadi komponen oksitosin dalam akar Fatimah ni kita tak dapat quantify, maksudnya tak dapat tahu berapa banyak sebenarnya dalam tu, berapa banyak pesakit tu perlukan dan sebagainya. So kalau dia minum simply macam tu, minum tiba-tiba macam tu, so berapa banyak yang masuk dalam badan tu pun kita tak boleh nak measure, kita tak boleh nak ukur. So agak berbahaya sebenarnya, sebab sakit tu boleh menjadi terlampau teruk sehingga memudaratkan ibu. Contohnya kalau ibu tu ada caesar yang lepas dan dia nak cuba nak bersalin yang normal untuk sekarang ni, tiba-tiba minum air akar selusuh Fatimah tu, contractionnya melampau sakitnya sampai berguling-guling, dan ada risiko untuk bahagian yang jahitan yang terlama tu boleh terbuka ataupun kita panggil sebagai uterine rupture. So benda ni semua kita tak nak berlaku lah dengan benda-benda dengan akar Fatimah selusuh ni. Tapi kalau kita bandingkan dengan oksitosin yang kita pakai di hospital-hospital, tak kira lah di hospital kerajaan ataupun atau private, kita ada titrate dose. Maksudnya kita tahu berapa banyak yang pesakit perlukan. Kalau tiba-tiba dia lompat-lompat, tak adalah lompat-lompat, dia guling-guling dekat tu sebab ada terlampau sakit kan. So kita kurangkan dos dia. Kalau tengok dia comfortable je, boleh baca surat khabar ke, boleh berbual lagi tu, maksudnya tak sakit sangat, so kita boleh naikkan dia punya dos. Macam tu lah, maksud kita adjust mengikut keperluan pesakit. Dan ada beberapa pesakit yang tak perlukan langsung oksitosin ni, dan ada yang memerlukan oksitosin. So kita tahu pesakit mana, kriteria-kriteria pesakit yang memerlukan oksitosin, bukan simply mengandung je air susu, mengandung je air susu. Bukan macam tu. Itu adalah perbidanan Melayu yang lama-lama. Tapi untuk sekarang ni, sebab kita buat kajian itu adalah orang kata apa, kemajuan dalam bidang perubatan. Satu lagi yang kata air kan, air kadang-kadang dibacakan doa, air zam-zam ataupun air bacaan Quran, sepatutnya tidak ada masalah lah untuk diamalkan. Cuma jangan letak apa-apa herba ataupun bahan kimia dalam air tu, sebab saya sendiri tak tahu apa kandungan bahan kimia tu, dan kadang-kadang bahan kimia tu sendiri boleh memudaratkan ibu lah ya. Dan yang paling penting ialah memang kalau orang kata apa, kalau tak sakit tak bersalin, orang tahu kan. Maksudnya kalau ada sakit tu baru nak bersalin. Tu pendapat orang-orang tua yang lama. Tapi kadang-kadang ibu tu dia punya tahap ketahanan itu bagus. Sakit macam mana pun dia nampak macam comfortable saja. Contraction dia dalam 10 minit datang 3 kali. Very strong contraction, tapi dia comfortable saja. Itu maksudnya ibu tu punya tahap ketahanan kepada sakit tu bagus. Jadi tak perlulah kita nak bagi air selusuh, nak tambah sakit ni ke apa, tak perlu. Jadi kita sebenarnya kata apa, kalau boleh elakkan air susu ni, sebenarnya tak disarankan lah untuk ibu-ibu ni mengambil untuk dengan harapan supaya dapat bersalin cepat. Itu semua salah. Ada yang bertanya kepada saya kan, bila dah buka 6 cm kemudian boleh tak minum air selusuh kan. Okey, macam ni. Ada yang tak ada sakit pun, maksudnya dalam 10 minit tu, ini ibu yang tak minum air selusuh dalam 10 minit tu akan datang contraction 2 hingga 3 kali dalam 10 minit. Tapi ada yang dalam 10 minit tu datang lebih kurang 1 ataupun 2. Dengan contraction yang sikit ni pun dah boleh buka jalan peranakan jadi 6 cm. Jadi air susu sebenarnya tak diperlukan dalam keadaan ini. Kadang-kadang bila kita bagi air susu ni, dia akan menyebabkan uterine hyperstimulation. Maksudnya rahim tu tiba-tiba dia akan macam orang kata apa, macam angau macam tu lah, tiba-tiba laju, tiba-tiba slow macam tu. Kita tak nak benda tu berlaku, sebab kita sebenarnya ibu tu sendiri akan adjust ikut badan dia. Maksudnya kalau dalam 10 minit pun 2-3 kali contraction pun dah boleh buka sampai 8 cm. Maksudnya tak perlukan air susu dan tak perlukan oksitosin tambahan kat luar.